A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila qanati Ustaz Google wa insyaallah fi hadzal video sanunakish 'anil mawdu' i'rab. Selamat datang Ustaz ucapkan ke channel Ustaz Google dan insyaallah pada hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan bab al-i'rab. Baik, apakah itu al-i'rab? I'rab merupakan perubahan di akhir perkataan. Kalau tengok pada nota Ustaz, Ustaz sebut dulu i'rab ni apa? Nak beritahu konsep dia ini adalah perubahan dekat akhir perkataan. Baik, jadi apa itu perubahan? Sebelum kita nak masuk perubahan ini, apa itu perubahan akhir perkataan, kita kena bezakan dengan penambahan. Kita kena bezakan dengan penambahan dekat akhir perkataan. Jadi jangan kita tertukar. Kita tengok walaupun ada penambahan, ada hurufnya bertambah, huruf bertambah itu bukan perubahan. Itu adalah penambahan. Jangan kita tertukar dengan i'rab. Apa contoh penambahan? Kalau kita tengok dekat dalam bab mufrad musanna jamak. Mufrad musanna jamak. Perkataan dia contohnya muslimun. Isim mufrad contohnya muslimun ataupun muslimatun. Bila dekat musanna, daripada muslimun tadi dia jadi muslimani, ada tambah alif nun. Daripada muslimatun jadi muslimatani. Baik, jadi dah alif nun ni yang ada sini, ini bukan perubahan, ini adalah penambahan. Jadi bila penambahan, kita tak masuk lagi bab i'rab. Bila muslimatan ni alif nun ni dia ni adalah penambahan, bukannya perubahan. Kalau begitu juga dengan jamak muzakkar salim kan, daripada muslimun jadi muslimuna, ada waw nun ni, ada waw nun. Waw nun ini bukannya perubahan, ini adalah penambahan. Jadi bezakan antara penambahan dengan perubahan. Baik, jadi kita kalau ni isim, kalau fa'il ada juga. Kalau fa'il, contoh kita tengok fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' daripada yaf'alu, huwa yaf'alu, contohnya huwa yaf'alu yazhabu, yaf'alu jadi yazhabu. Kalau huma, daripada yaf'alu ni dia jadi yaf'alani. Kalau daripada yazhabu ni dia jadi yazhabani. Baik, jadi yaf'alu ini dengan yaf'alani ada tambah alif dengan nun. Jadi daripada yazhabu ni jadilah yazhabani. Jadi ada tambah alif nun ini adalah penambahan. Dia bukannya perubahan. I'rab berbincang tentang perubahan. Jadi daripada yaf'ala ni berubah jadi apa? Daripada yaf'alu ni berubah jadi apa? Daripada yaf'aluna berubah jadi apa? Daripada taf'alu ni berubah jadi apa? Itu i'rab. Tapi kalau yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani ada tukota tambah alif nun, ini adalah penambahan, bukannya perubahan. Memanglah pada zahirnya kita nampak daripada yaf'alu dia berubah jadi taf'alani, tapi ini bukannya perubahan, ini adalah penambahan. Baik, jadi tolong bezakan dulu apa itu perubahan dan apa itu penambahan. Jadi i'rab apa? I'rab baru perubahan. Baik, jadi kita kembali kepada nota kita. Jadi perkataan yang sama mempunyai i'rab yang berbeza apabila berada di kedudukan yang berbeza. Jadi suatu perkataan itu dia ada i'rab dia berbeza. Ada i'rab berlaku perubahan yang berbeza apabila dia berada di kedudukan yang berbeza. Contoh dia kat sini bawah dia. Al-babu kabirun. Aglaqa at-talibu al-baba. Al-qurratu indal babi. Okey, baik. Jadi sekarang fokus kita adalah perkataan al-bab ini. Al-bab ini pada mula-mulanya, pada contoh pertama, dia jadi dhammah. Dia jadi dhammah, kita baca dengan dhammah al-babu. Hujung dia tu, akhir perkataan dia tu kita panggil dia al-babu. Kalau dekat contoh kedua, daripada al-babu kita baca al-baba. Al-baba. Kalau contoh yang ketiga, al-qurratu indal babi, bola di sisi pintu, maka kita baca dia dengan al-babi, dengan baca dengan baris bawah. Jadi perubahannya berlaku daripada al-babu tu berubah kepada al-baba, berubah kepada al-babi. Ini yang kita nak bincangkan. Kenapa dia berubah? Macam mana dia berubah? Dia nak berubah tu dengan sebab apa? Ini yang kita kena tengok dalam al-i'rab. Jadi untuk i'rab ini dia mempunyai 3 rukun. Mempunyai 3 rukun. Apa itu rukun i'rab? Jadi i'rab yang sempurna dia kena ada 3 rukun. Yang pertama kita sebut dia sebagai mawqi' i'rab, kedudukan i'rab.
Yang kedua kita panggil dia hukum i'rab, hukum i'rab tersebut. Yang ketiga kita panggil dia alamatul i'rab, alamat tanda-tanda i'rab tersebut. Okey, baik. Jadi kita tengok dulu apa itu maksud mauqi' i'rab. I'rab, mauqi' i'rab bermaksud kedudukan i'rab, kedudukan i'rab. Jadi satu perkataan tersebut dia letak dekat mana? Dia terletak dekat mana? Jadi contoh dia dia duduk dekat tempat fa'il ke, dia duduk tempat mubtada ke, dia duduk tempat khabar ke, dia duduk tempat maf'ul bih. Jadi itu adalah mauqi' dia. Baik. Jadi kita nak tahu dia tu fa'il ke, dia tu mubtada ke, dia kena khabar ke, dia maf'ul bih. Ni kena tengok dalam video-video ustaz yang lain. Kalau fa'il tengok dalam bab fa'il. Kalau nak duduk tengok dekat apa itu mubtada, kenalah buka bab mubtada. Panjang nanti perbahasannya. Okey, baik. Bila dah kita dah sebut mauqi' dia, kita kena sebut hukum dia. Setiap mauqi' ini dia ada hukum dia masing-masing. Setiap mauqi' ini dia ada hukum masing-masing. Jadi hukum i'rab ni maksudnya hukum i'rab lah. Dia ada 4. Dia ada 4 je hukum dia. Marfu', mansub, majrur, majzum. Marfu', mansub, majrur, majzum. Jadi marfu', mansub, majrur ni ini adalah khusus untuk isim. Dia tak ada majzum. Jadi kalau isim jangan sebut alamat dia majzum. Adapun fa'il pula dia ada kat marfu', mansub dengan majzum saja, majrur tak ada. Sebab itu huruf jar jadi alamat isim. Sebab hanya isim saja yang boleh jadi majrur. Dia tak boleh fa'il jadi majrur. Okey, baik. Jadi dia terbahagi kepada 4 tadi, marfu', mansub, majrur, majzum ni. Jadi hukum i'rab ini dia bergantung kepada mauqi' dia. Jadi kalau fa'il dia akan jadi marfu', mubtada marfu', maf'ul bih mansub. Jadi bila maf'ul bih mansub ini maka kita dapat tahu hukum dia masing-masing. Jadi kalau nak mudah tahu apa itu marfu' ataupun kita panggil al-marfu'at, apa itu mauqi' apa yang mansub, ataupun kita panggil al-mansubat, mauqi' apa yang majrur ataupun kita panggil majrurat, boleh tengok dalam video ustaz, cari video ustaz al-marfu'at, mansubat, majrurat. Kat situ ustaz kumpulkan semua tajuk-tajuk dalam marfu' semua ustaz tunjukkan, tajuk dalam mansub ustaz tunjukkan, tajuk-tajuk dalam majrurat pun ustaz tunjukkan juga. Baik, bila dah sebut hukum, kita akan sebut alamat pula. Alamat ni lah yang tanda dia yang berubah tu. Jadi bermaksud tanda i'rab terbahagi kepada 2. Jadi perubahan yang berlaku dekat hujung perkataan tersebut macam al-babu tadi kan, al-babu kabirun tadi, al-bab aghlaqa talibu al-baba al-quratu indal babi. Dhammah, fathah, kasrah ini kita panggil alamatul i'rab. Perubahan yang berlaku dekat hujung perkataan. Baik, jadi perubahan tersebut dia terbahagi kepada 2 jenis. Satu kita panggil dia al-harakat, satu lagi perubahan huruf. Harakat ni perubahan dari sudut baris. Kalau baris dia kadang-kadang jadi dhammah baris depan, kadang-kadang jadi fathah baris atas, kadang-kadang dia jadi kasrah baris bawah, kadang-kadang jadi sukun baris mati. Ataupun huruf, kadang-kadang dia itu datang dalam bentuk alif, kadang-kadang datang dalam bentuk al-ya, kadang-kadang datang dalam bentuk al-waw. Kalau fa'il kadang-kadang dah ada nun, kadang-kadang hasfi nun, kadang-kadang tak ada nun. Ini alamat i'rab. Baik, apabila lengkap ketiga-tiga rukun ini dipanggil i'rab tam. Jadi apabila ada mauqi', ada hukum, ada alamat, kita panggil dia sebagai i'rab tam. Kalau ada soalan, uskur i'rab tam lil kalimah al-babu, sebutkan i'rab yang lengkap bagi perkataan al-babu. Dia pun bagi ayat tadi al-babu kabiru. Jadi kita kena sebut mauqi' dia, hukum dia, alamat dia. Jadi tengok contoh ke bawah ni. Raja'a as-sadiqu. Raja'a as-sadiqu fa'il madi mabni al-fathi. Kenapa dia fa'il madi mabni al-fathi? Mabni ni apa? Mabni ni adalah perkataan yang tak berubah. Perkataan yang tak berubah macam mana apa pun jadi. Jadi dia fa'il madi dengan fa'il amar adalah mabni, senang je. As-sadiqu ni kita punya fokus kita. As-sadiqu fa'il marfu' bi dhammah. Dia punya i'rab tam dia fa'il marfu' bi dhammah az-zahirah. Baik, jadi as-sadiqu ini sebab dia duduk lepas fa'il raja'a ni, jadi dia jadi fa'il lah kan. Baik, jadi kita nak i'rab dia macam mana daripada segi daripada segi rukun-rukun dia. Jadi as-sadiqu mauqi' dia fa'il. Dia punya hukum dia marfu'. Hukum dia marfu'. Kenapa marfu'? Sebab fa'il. Fa'il hukum dia marfu'. Tapi alamat dia apa? Alamat dia dhammah. Kenapa dhammah? Sebab dia adalah isim mufrad. Nanti ustaz akan tunjukkan nota lain pada ni.
Yarji'u al-muslimuna al-muslimun yarji'u ni fa'il mudhari' marfu' bi dhammah. Kalau fa'il madhi dia mabni, kalau fa'il mudhari' marfu' dia boleh di i'rab. Jadi fa'il mudhari' marfu' bi dhammah. Dia marfu' dengan dhammah. Jadi mauqi' dia fa'il mudhari', dia punya hukum dia marfu', dia punya alamat i'rab dia adalah dhammah. Al-muslimuna fa'il marfu' bil waw. Jadi al-muslimuna dia sama macam sadiku tadi, dia duduk lepas fa'il jadi fa'il. Jadi dia ini hukum dia marfu', fa'il hukumnya marfu'. Alamat i'rab dia al-waw. Ini yang perubahan yang kita tengok ni, perubahan yang kita tengok ni, dia kadang-kadang jadi waw, nanti kadang-kadang dia jadi ya, kadang-kadang dia jadi ya satu lagi kalau dia majrur. Kalau perubahan dekat sini, kadang-kadang dia dhammah, kadang-kadang dia fathah, kadang-kadang dia kasrah. Okey, baik. Ar-rafiqu mujtahidun. Ini contoh jumlah ismiyah. Ar-rafiq mubtada' marfu' bi dhammah, mujtahid khabar marfu' bi dhammah. Dia punya mauqi' i'rab dia, kalau rafiq mubtada', kalau mujtahidun khabar. Hukum i'rab dia, dua-dua ni marfu' sebab mubtada' dengan khabar ni dua-dua marfu'. Alamat i'rab, dua-dua ni dhammah. Sebab apa dhammah? Sebab dua-dua ni adalah isim mufrad. Baik, i'rab merupakan tujuan untuk kita pelajaran nahwu dan saraf. Jadi bab ini amat penting untuk dikuasai. Jadi i'rab ni lah tujuan kita belajar banyak-banyak nahwu dengan saraf ni untuk apa? Supaya kita boleh i'rab perkataan tersebut. Kita boleh sebut baris hujung ataupun perubahan yang berlaku kat hujung perkataan dengan betul dan tepat. Baik, jadi kita tengok contoh ustaz buat jenis-jenis perkataan jenis perubahan dalam jenis-jenis perkataan tu sini. Isim mufrad, isim musanna, isim jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, isim jamak taksir, asmaul khamsah, fa'il mudhari', af'alul khamsah. Ini adalah anwa' kalimah yang asas. Banyak lagi jenis perkataan yang ada. Fa'il mu'tal apalah, banyak lagi. Cuma ini adalah yang asas untuk kita untuk pelajar ingat untuk yang asas. Baik, jadi contohnya al-muslimu, perkataan kalau isim mufrad al-muslimu. Jadi al-muslimu dia ini i'rab harakat. Kalau marfu' dhammah az-zahirah, kalau mansub fathah az-zahirah, kalau majrur kasrah az-zahirah. Okey, baik. Jadi kita tengok dekat tempat marfu' allama al-muslimu al-Qur'ana. Jadi al-muslimu ni kat sini dia jadi tempat fa'il kan. Jadi dia marfu' dengan dhammah. Kalau dia jadi mansub pula, laqiya at-talibu al-muslimah, seorang pelajar berjumpa dengan seorang muslim. Jadi daripada al-muslimu jadi al-muslimah. Yang contoh majrur pula al-muslimi, marartu bil muslimi, saya melintasi seorang Islam. Saya melintasi dengan seorang Islam, maka dia daripada muslimu tadi jadi muslimi. Jadi ni muslimu, muslimah, muslimi, ini adalah perubahan dia. Perubahan dia. Kadang-kadang jadi muslimu, kadang jadi muslimah, kadang-kadang jadi muslimi. Baik, jadi kalau tu isim musanna pula, isim musanna al-muslimah ni dia tambah alif nun. Ni penambahan dia ni, penambahan dia alif nun. Jadi kalau dia marfu' allama al-muslimani al-Quran, allama al-muslimani al-Quran, jadi dia marfu' dengan al-alif. Jadi isim musanna, kalau isim mufrad dia marfu', dia punya alamatul i'rab dia dalam bab harakat. Dia guna harakat. Tapi kalau isim musanna dia guna al-huruf. Jadi kalau untuk marfu' al-alif, mansub al-ya, kalau majrur al-ya, majrur dengan al-ya juga. Okey, jadi al-muslimani al-muslimani alama muslimani al-Quran. Ustaz tukar je al-muslimu dengan al-muslimani. Jadi kat sini dia jadi marfu' lah kan. Jadi marfu' dengan al-alif. Tapi kalau kat sini dia maf'ul bih, ni ustaz tukar laqiya talibu dan tadi muslimah ini jadi muslimah ini. Tukar tu sebab kita nak fokuskan pada al-muslimah ini. Seorang pelajar berjumpa dengan dua orang Islam. Maka dia daripada muslimah ni jadi muslimah ini. Daripada alif dia tukar guna al-ya sebab dia mansub. Begitu juga kalau dia majrur, dia duduk lepas huruf jar, maka dia pun daripada huruf alif gunakan marfu' dengan alif, dia jadi majrur dengan al-ya. Perkataan dia daripada alif dia tukar jadi al-ya'u. Okey, baik. Jadi bawah ni boleh baca sendiri, cuma dekat fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ustaz sentuh kat fi'il mudhari' pula. Fi'il mudhari' dia dekat majrur, tempat majrur dia tak ada ni. Sebab fi'il mana ada majrur, dia ada majzum. Jadi asalnya yaktubu al-muallimu ar-risalata pada perkataan yaktubu ni. Kalau ni yu'allimuna, ni perkataan ni fokus kita. Jadi yaktubu ini dia marfu' dengan dhammah az-zahirah. Dia marfu' dengan dhammah az-zahirah. Kita baca yaktubu. Tapi yaktubu ni boleh tak ada perubahan? Boleh. Dengan syarat apa? Dia ada adawat, ada amil i'rab dia, ada perkara-perkara yang merubah fi'il tersebut. Jadi kalau tengok kat sini mansub dia ada lan. Lan ni kita panggil adawatun nasab.
Kalau dekat majzum ni kita panggil dia sebagai adawatu jazam. Ini beza di antara perubahan dari segi isim dengan fi'il. Perubahan dari segi isim dengan fi'il. Kalau contoh dekat atas ni, contoh kat atas ni, satu isim ini dia boleh berubah ikut kedudukan dia. Ikut kedudukan dia. Ikut depan dia jadi gini, kalau dekat belakang dia jadi gini, kalau huruf jar dia jadi macam gini. Kan? Dia berubah je tu. Tapi kalau fi'il, dia bukannya berubah daripada sebab berubah kedudukan. Dia berubah dengan sebab adanya adawatun. Ada adawatun nasab atau adawatul jazam. Kalau tak ada dua benda ni, dia akan jadi marfu'. Dia akan jadi marfu'. Jadi, yaktubu al-muallimu arisalata, seorang guru menulis surat. Jadi yaktubu ni kita i'rab dia fa'il mudhari' marfu' bi dhammah az-zahir. Jadi kita masukkan lan ni pula. Bila masuk lan, dia akan mengubah yaktubu ini menjadi yaktuba. Dia akan jadi yaktuba sebab apa? Dia jadi mansub. Jadi la yaktuba al-muallimu risalata, seorang guru tu dia tak akan tulis surat. Baik, jadi yaktuba ini kita panggil fa'il mudhari' mansub bi dhammah bil fathah az-zahirah. Daripada marfu' jadi mansub. Begitu juga kalau dia majzum, sebab ada adawatu jazam, kita baca lam yaktub al-muallim risalata. Guru tidak menulis surat. Jadi yaktub ini kita pun i'rab dia sebagai fa'il mudhari' majzum bi sukun. Okey, baik. Jadi ni perubahan dia kan, daripada yaktubu, yaktubah, yaktub. Kalau asma af'alul khamsah pula, iaitu fa'il yang ada waw nun alif nun ya nun dekat ujung dia. Fa'il mudhari' yang ada alif nun, waw nun atau ya nun. Boleh tengok dalam video Ustaz af'alul khamsah. Jadi perubahan dia apa? Daripada yu'allimuna. Al-yu'allimuna at-tullabu yu'allimuna al-mantiq. Pelajar-pelajar itu mengajarkan mantik. Pelajar-pelajar itu mengajarkan mantik. Jadi yu'allimuna dekat tempat marfu'. Bila dia masuk lam, ni yang akan menjadikan dia berubah daripada marfu' jadi mansub ataupun majzum. Maka daripada yu'allimuna jadi kat sini yu'allimu. Kalau lam pun jadi yu'allimu juga. Jadi kat sini kita yu'allimuna fa'il mudhari' marfu' bi subutin nun. Kalau yu'allimu kat sini fa'ilun mudhari' mansub bi hasfin nun. Dia mansub sebab apa? Ada lam. Yang ni yu'allimu majzum. Kenapa majzum? Sebab ada lam ni. Ada batu jazam ni. Fa'il mudhari' majzum bi hasfi an-nun. Okey, baik. Jadi kita kena bacalah nota ni. Tengok perubahan dari segi anwa'ul kalimah ni. Anwa' kalimah ni yang asas. Anwa' kalimah yang asas. Isim mufrad, isim musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak tasyi', asma khamsah, fa'il mudhari' dengan af'alul khamsah. Ini yang asas untuk kita kuasai dalam bab al-i'rab. Jadi kalau nak dapatkan nota ni nanti boleh link dekat boleh download dekat link Ustaz letakkan di description. Jadi sampai sini saja perbincangan kita pada kali ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang lemah itu datang kelemahan diri Ustaz sendiri. Khuluqul insani dhaifah. Jangan lupa tolong share, tolong like dan tolong subscribe channel Ustaz Google. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.